استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dan kita sedang berada di hari-hari 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi antara hari-hari yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada kita bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadah, khususnya pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk kita sama-sama memburu malam Al-Qadar. Jadi alhamdulillah pada hari ini dapat kita berhimpun, beriktikaf dan membicarakan tentang sambungan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah seperti biasa saya mengajak diri saya dan juga para jemaah sekalian terlebih dahulu kita sama-sama basahkan lidah dengan berselawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtub karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk agama Islam. Jadi alhamdulillah, setelah kita sama-sama bincangkan pada kuliah yang lepas tentang bagaimana orang-orang Islam ditindas, bahkan penindasan itu tidak terkecuali kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinamakan pada zaman ketika itu diibaratkan suasananya seperti mendung kezaliman, zaman kegelapan, zaman yang agak gelap. Mendung ni maknanya suasana tu malam, saat orang-orang Islam mereka ni ditindas dengan begitu dahsyat oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Dan di sepanjang suasana yang diselubungi oleh mendung kezaliman dan kebiadaban ini, lagi sekali bersinar pula satu kilauan cahaya yang lebih terang. Satu kilauan cahaya yang lebih terang daripada kilauan yang pertama. Kilauan yang pertama iaitulah keislaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Keislaman Sayyidina Hamzah yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas, sememangnya memberi sinar kepada orang-orang Islam. Sebab Sayyidina Hamzah ni dia antara pahlawan yang sangat berani. Dia seorang yang merupakan orang panglima daripada kalangan orang-orang Quraisy. Sebab tu masih Islam dia juga, dia digelar sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diibaratkan, digambarkan sinar kepada orang-orang Islam. Subhanallah. Bukan dia masuk Islam saja, tapi dalam pada masa yang sama ada sesuatu yang disumbangkan saat beradanya di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi cahaya ni digambarkan lebih terang lagi daripada kilauan yang pertama, iaitulah keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
iaitu 3 hari selepas keislaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Hamzah masuk Islam, 3 hari selepas daripada itu masuk Islam pula Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana keislaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib antaranya adalah kerana berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dengan asbab dia dengar Quran, nanti kita bincang. Selain daripada asbab-asbab yang lain, antaranya adalah kerana doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Jadi doa untuk orang bukan Islam agar dia memeluk agama Islam itu adalah dibenarkan, tuan-tuan. Merujuk ataupun melihat kepada apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi doa tak kiralah sama ada orang bukan Islam itu daripada kalangan ahli keluarga kita ke, ataupun jiran tetangga kita yang kita tengok dia memang orang yang baik, dia bukan Islam tapi kita tengok dia baik, subhanallah, jadi apalah kiranya kita mendoakan kepada mereka-mereka ni agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan petunjuk kepada mereka, berikan hidayah. Doa tu adalah daripada kita, tetapi kena ingat hidayah ni milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah. Kalau Allah Taala nak bagi hidayah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Doa ada pada kita. Kita untuk berdoa tu itu adalah daripada kita. At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar maknanya anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dikatakan sebagai hadis yang sahih. Dan At-Tabrani pula mengeluarkan hadis Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi ar-rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang lelaki yang paling engkau suka, bi ahabbi rajulaini ini. Ada riwayat lain sebut bi ahadi umarain, dengan salah satu daripada 2 orang Umar. Maknanya seorang Sayyidina Umar Al-Khattab, satu lagi Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni adalah nama Abu Jahal. Biasa kita sebut Abu Jahal. Nama asalnya adalah Amr bin Hisham. Jadi 2 orang Umar tu maksudnya Sayyidina Umar dan juga Abu Jahal. Sebab 2 orang ni memang orang yang sangat berpengaruh kepada orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah Islam, bi ahabbi rajulaini ilaik, dengan salah seorang lelaki yang paling engkau cintai, bi Umar bin Khattab, sama ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau bi Abi Jahl bin Hisham, ataupun Abu Jahal bin Hisham. Ternyata bahawa antara mereka berdua, Sayyidina Umar lah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT anugerahkan hidayah itu dan mustajabkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Taala anugerahkan petunjuk itu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi SAW kalau nak ikutkan hajatnya untuk orang masuk Islam ni ramai lagi, tuan-tuan. Antaranya bapa saudara Nabi, bapa saudara Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak bantu perjuangan Islam, iaitulah Abu Talib sendiri, tuan-tuan. Abu Talib, hatta sampai di penghujung usia Abu Talib, masih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk supaya pakciknya ini masuk Islam, diajaknya sampai hujung. Tapi kebanyakan riwayat sebutkan akhirnya tak masuk Islam. Nak sebutkan bahawasanya hidayah ini adalah milik Allah. Allah Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang engkau cintai, siapa yang engkau sukai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Jadi doa tu ibarat sebutnya milik kita lah, tuan-tuan. Doa, usaha kita doa, kan? Doa siapa-siapa sahaja, tapi petunjuk adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan pengkajian dalam semua jalan periwayatan yang mengisahkan tentang keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyatalah bahawa Islam ini masuk ke dalam hatinya secara beransur-ansur. Bukan sekali dia dengar ayat Quran terus masuk Islam, tak. Dia ada dia punya peristiwa-peristiwa dia. Ada peristiwa-peristiwa. Biasa kita dengar kisah yang famousnya kisah dia dengar surah Taha tu lah, itu memang termasuk dalam kisahnya. Tapi dia ada kisah secara beransur-ansur, yang mana hatinya itu rasa tertarik kepada agama Islam. Akan tetapi sebelum kita menyebutkan kesimpulan kisah itu, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu perasaan dan sensitiviti yang ada pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertamanya, tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang mempunyai perwatakan keras dan juga seorang yang sangat tegas. Ini memang terkenal dia, Sayyidina Umar. Hatta sebelum Islam dia pun memang itu dia. Dia orang yang sangat keras, tuan-tuan. Kalau bab menyeksa orang Islam ni, ibarat kata dia dengan Abu Jahal tu, dia seiring. Memang keras sungguh orang. Ramai orang Islam menerima berbagai siksaan daripadanya, yang nyatanya di dalam dirinya sebenarnya berkecamuk perasaan yang saling berlawanan, iaitu perasaan menghormati adat resam yang dipelopori oleh nenek moyang, serta kelalaiannya mengikut hawa nafsu untuk mabuk dan berhibur yang telah menjadi kebiasaannya. Kemudian dalam pada itu dia turut merasa takjub dengan kejituan orang-orang Islam. Subhanallah, dalam pada masa dia menyeksa orang Islam, bencinya kepada agama Islam, tapi sebenarnya jauh daripada sudut hatinya itu dia rasa kagum dengan orang Islam, ada rasa takjub kepada orang Islam. Ini sahabat-sahabat baginda Rasul ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Orang tengok sikap dia, akhlak dia, memang boleh takjub, tuan-tuan. Sabar dia dan berbagai-bagai lagi lah keistimewaan yang sememangnya mencerminkan keislaman yang sejati. Memang orang Islam ni dia kena tunjuk contoh yang baik sebenarnya. Cerminan Islam itu sepatutnya diperlihatkan dan dipertontonkan oleh orang Islam itu sendiri. Kalau orang Islam tu dia tunjuk contoh yang baik, maknanya dia memberikan gambaran kepada orang bukan Islam ni betapa cantiknya, comelnya agama Islam tu. Jadi Islam tu memang dah cantik lah, tapi orang Islam belum tentu lagi orang Islam yang benar-benar mengikut ajaran Islam yang sebenar tu dapat mencerminkan
keindahan Islam yang sejati. Sahabat-sahabat ni yang itu ada pada mereka. Dia ibarat seperti duta, tuan-tuan. Orang Islam ni macam duta juga. Orang lain tengok kan, orang muka Islam dia tengok Islam ni cantik tak cantik, dia tengok pada orang Islam, nak tengok siapa lagi kan? Dia tengok pada orang Islam. Kalau orang Islam yang dia kenal tu kan, baik Islamnya, insya-Allah dia akan menggambarkan cerminan yang baik bagi agama Islam itu sendiri. Tapi kalau dia tengok sahabat dia tu, kawan dia tu orang Islam, tapi langsung tidak mencerminkan agama Islam yang sebenar, akhlak dia tak, solat tidak, puasa tidak, contoh kan, bahkan minum arak pun orang Islam macam ni kan. Ini semua menggambarkan ciri-ciri kan yang tidak baik untuk agama Islam, walaupun itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam, tapi dia mencerminkan, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, subhanallah, mereka ni itulah ciri Muslim yang sejati. Sehingga mendatangkan kekaguman Sayyidina Umar. Walaupun dia seksa orang Islam, tapi sebenarnya jauh daripada lubuk hatinya dia merasakan orang Islam ni dia ada satu yang special, ada keistimewaan yang ada pada orang-orang Islam, sehingga dia merasa takjub dengan kejituan orang-orang Islam. Lebih-lebih lagi macam mana orang-orang Islam ni, mereka ni boleh bersabar dalam menanggung bala bencana demi kerana mempertahankan akidah mereka. Ini nyawa pun sanggup. Macam mana boleh macam tu? Ni Sayyidina Umar dia rasa takjub itu. Walaupun diseksa, walaupun berbagai-bagai ancaman, walaupun berbagai-bagai kejian tu biasalah disakiti orang-orang Islam, sampai ada yang syahid pun ada. Yang ini yang datang perasaan pada Sayyidina Umar ni rasa takjub. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, generasi sahabat yang mereka ini dididik secara langsung oleh junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi yang terbaik, tuan-tuan. Generasi para sahabat baginda ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Dia juga merasa ragu sebagaimana orang lain yang berakal dan terfikir di fikirannya bahawa apa yang diajak oleh Islam itu boleh jadi lebih agung dan suci daripada selainnya. Dan perasaan yang berkecamuk ini akhirnya dia merasa lemah. Begitulah yang disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Fiqh As-Sirah. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kesimpulan daripada berbagai-bagai riwayat berkaitan keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah seperti berikut. Pada suatu malam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar untuk menghabiskan masa malamnya di luar rumah. Satu malam, tuan-tuan, dia keluar rumah saja, jalan-jalan, mungkin habiskan masa malam. Dia pun datang ke Masjidil Haram dan masuk ke dalam kawasan tirai Kaabah Al-Musharrafah. Masuk dalam kawasan tirai yang pada saat ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri solat. Nabi SAW ketika itu tengah solat, dan sememangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara yang kerap kali solat betul-betul di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Nabi SAW banyak peristiwa memang solat depan Kaabah, tuan-tuan. Jadi kalau ada kesempatan jadi tetamu Allah buat umrah ke apa, tuan-tuan, solatlah di hadapan Kaabah. Ambil peluang, ambil kesempatan untuk solat di mana tempat banyaknya solat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sedang solat. Sayyidina Umar dia datang, dia duduk di sebalik tirai Kaabah. Dan pada saat ketika itu
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan surah Al-Haqqah. Nabi SAW baca surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ni ada pada juzuk 29. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'Adun بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Ini surah Al-Haqqah. Bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Macam mana indahnya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling indahlah, yang paling indah, yang tak tergambarlah. Adik kita macam mana comelnya, cantiknya, indahnya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW tengah solat baca surah Al-Haqqah, Sayyidina Umar dia pasang telinga. Dia walaupun dia menyuruh tu, rupanya dia pasang telinga untuk mendengar Al-Quran. Sememangnya banyak ramai orang musyrik, masuk Abu Jahal pun selalu pasang telinga dengan Al-Quran. Sayyidina Umar dia pasang telinga untuk mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa takjub dengan susunan gaya bahasa Al-Quran itu. Apatah lagi memang Sayyidina Umar ni dia di antara ahli pakar bahasa. Orang Arab yang dululah, orang Quraisy ni dia memang masyhur dengan sebagai penyair. Penyair itu siapa yang pandai syair, dia punya darajat dia tinggilah. Dia antara termasuk yang pakar syair Sayyidina Umar, orang yang pakar bahasa. Jadi bila dia dengar bacaan Al-Quranul Karim, apatah lagi bacaan itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran ni memang dah indah dah, tapi tengok kalau orang dibaca pula oleh orang yang memang qari, Allahu akbar. Kita dengar pun lain tuan-tuan. Kena imam baca subhanallah, dia baca bagus punya. Yang ni satu rakaat, satu muka pun tak terasa, insya-Allah. Bahkan satu line tak ada masalah. Tu kita dekat Masjidil Haram, Tok Imam baca panjang tak rasa. Biasanya macam itulah. Kalau rasa tu ada masalah tu. Jadi kalau baca panjang tu seronok aja, maknanya memang qari tu, imam tu yang bagus punya, subhanallah. Memang boleh bacaan itu meresap dalam jiwa. Sebenarnya bacaannya macam ni. Tu kata, saya teringat kata seorang qari yang terkenal daripada bumi Mesir, namanya Syekh Muhammad Jibril. Dia antara qari yang terkenal lah zaman 90-an. Hatta sekarang pun masih lagi masih lagi terkenal. Ada sekali dia pesan tuan-tuan, orang yang baca Quran ni dia mesti baca daripada hati. Nak bagi kesan bacaan tersebut kepada pendengar, dia mesti baca daripada hati. Dia bukan semata-mata lagu tu. Orang kita ni kadang-kadang ada masalah dia. Dia suka dengar semata-mata lagu. Jadi dia dengar lagu, dia sedap kat sini je. Lagu baguslah, tak ada masalah. Tak ada masalah lagu macam Na'wan. Lagu lah tu. Al-Haqqah mal-Haqqah. Nahwan lah tu. Tapi kalau semata-mata yang diutamakan lagu, dia akan sedap kat sini je. Sedap pada telinga je tuan-tuan. Dia tak masuk, dia belum masuk lagi ke dalam hati. Dia bacaan yang boleh sampai ke dalam hati ni adalah bacaan yang daripada hati. Bila baca dengan khusyuk, bila baca dengan tadabbur, walaupun dibacakan itu tak lagu mana pun, ini realiti dia baca itu tak ada lagu mana pun, tapi sampai
sampai dalam hati. Ini luar biasa tuan-tuan. Dia punya lazatnya dalam kita mendengar Al-Quran memang cukup berbeza. Wallahu a'lam. Allah SWT. Yang ini, yang nak cari macam ni tuan-tuan, memang Allahu Akbar. Kebanyakan yang minta maaf saya sebut lah kan? Banyaknya dekat negara Arab. Tok imam yang apa nama ni, kalau dia baca tu sampai masuk dalam ni, banyak imam Arab. Imam Melayu ada juga kan? Tapi dia dalam kategori sedikit-sedikit, jarang-jarang ada juga kan? Yang banyak orang Melayu ni minta maaf sebut tuan-tuan, dia suka bawa lagu kan? Banyak Sudais, baguslah, tak ada masalah. Syuraim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sebab apa dia kan? Mengikut cita rasa orang kita. Orang kita ni dia nak dengar yang sedap, nak dengar yang macam Masjidil Haram, macam Mekah. Dia rasa macam dekat Mekah. Itu je, setakat tu je. Dia punya lazat tu sebab apa? Rasa macam dekat Mekah. Dia bukan sampai ayat suci Al-Quran itu menggetarkan jiwa dia. Tapi kalau biasanya kalau harap baca, tak perlu dia cari sudais pun, tak perlu dia buat suara sudais pun. Tapi kalau dia baca daripada hati tuan-tuan, memang dia akan meresap ke dalam hati. Saya sembahyang di Masjid Al-Azhar satu hari kan, masa tu baru sampai, betul-betul baru sampai Mesir kan. Allah SWT, ada yang jemput saya tu, dia tanya nak pergi Masjid Amru Al-As ke Masjid Azhar nak tarawih. Tengah penat ni, kita akan jawab mana yang baca pendek. Dia bagi package. Masjid Amru Al-As 8 rakaat, tapi dia punya panjang dia dekat 1 juzuk. Ini tolak. Tak tolak tepi. Masjid Azhar 20 rakaat, tapi dia baca pendek-pendek. Masjid Azhar, saya pilih terus Masjid Azhar. Pergilah sembahyang tarawih. Rupa-rupanya 20 rakaat tu panjang juga tuan-tuan. Panjang juga. 1 rakaat 1 muka lebih. Allahu Akbar. Tak apalah kan, sembahyang. Sedap pula tu imam dia baca kan, dengan satu lagu je, tak perlu nawan, lagu bayati je, tapi dia punya feel, perasaan je sampai 8 rakaat tu tak ada rasa lah. Alhamdulillah, Tuhan bagi ni rasa macam tu. Ini antaranya kerana bacaan imam tu lah kan? Bacaan imam yang penuh dengan perasaan, penghayatan masuk ke dalam hati jemaah-jemaah, bahkan bukan sampai telinga je, dia masuk ke dalam jiwa. Di situlah rasanya kelazatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Taala. Jadi memang orang nak baca Quran ni kena ada yang itu, kena ada feel kan, kena ada penghayatan, barulah bacaan itu akan sampai. Termasuk yang baca, kita yang baca pun sama juga, kita yang mendengar pun sama juga kan, kena feel. Bukan feel pada lagu semata-mata. Kalau lagu semata-mata memang dia sedap dekat hawa telinga je, hawa telinga. Dengar kan, Sudais, Syuraim, dia bolehlah buat Dhalin macam Sudais, tapi sini je lah kan. Yang maksud ayat tu belum tentu sampai. Wallahu a'lam. Baik, Allah SWT. Balik pada kisah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apatah lagi bacaan Quran itu ianya dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling agung pada bacaan Al-Qurannya sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar masa dia dengar tu, memang terusik jiwa dia kan. Dia berkata, aku berkata kan, dalam hatiku, demi Allah, dia ini seorang penyair. Dia punya syok dengar tu, dia kata demi Allah, dia ni betul-betul seorang penyair. Yang dia kata tu pula dalam hati. Dalam hati tuan-tuan. Bukannya dia kata dengan mulut dia, dia kata dalam hati. Yang dalam hati ni memang mana ada orang lain tahu kan? Letak dalam hati. Apa yang tuan-tuan sebut dalam hati tuan-tuan tentang saya sekarang ni, demi Allah saya tak tahu. Tuan-tuan katalah apa pun, ustaz ni panjang sangatlah syarah. Contoh bila nak habis ni, tuan-tuan kata dalam hati, demi Allah saya tak tahu.
Kalau ada orang kata semua, saya tak tahulah apa yang ada dalam hati, itu pun bohong. Mana dia tahu dalam hati? Benda dalam hati ni rahsia. Tuhan punya badan dan Allah SWT yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya'lamu sirrakum. Allah SWT ni tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi Sayyidina Umar ni, dia sebut tu dalam hati. Betul lah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, dia ni adalah seorang penyair. Bacaan Quran tu disangkakan syair. Betul lah dia ni penyair. Sebab dia memang pakar syair. Jadi kan dia seolah-olah mengiktiraf betul lah dia ni seorang penyair. Tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Faqara'a innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Yang bermaksud bahawasanya sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu daripada kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan. Bila bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, sampai pada ayat ini, seolah-olah menjawab pertanyaan, perkataan yang timbul daripada lubuk hati Sayyidina Umar. Macam dia jawab, padahal yang disebut tu dalam hati. Tiba-tiba Rasul SAW baca, wa ma huwa biqawli sya'ir. Quran ni bukan kata-kata penyair. Qalilan ma tu'minun. Tetapi sayang amatlah sedikit daripada kamu yang beriman. Bila Rasul SAW baca macam itu, lalu aku berkata, kata Sayyidina Umar, dia ni betul-betul pawang. Dia ni pawang. Macam mana boleh tahu ni? Pawang ni macam bomoh dan juga adik-beradik dengan dia. Zaman tu pun terkenal dengan pawang dan sebagainya. Macam mana boleh tahu? Soalan tu timbul dalam hati dia. Tiba-tiba Nabi SAW seolah-olah menjawab, wa ma huwa biqawli sya'ir. Quran ni bukan kata-kata syair. Kata Sayyidina Umar, ini betul-betul pawang dia ni. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, pawang ni dalam bahasa Arab kahin. Nabi SAW sambung bacaan ni, wa ma huwa biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang sebagaimana yang kamu katakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Haqqah ayat 42 dan juga ayat 43. Sehinggalah Sayyidina Umar ni dengar sampai akhir surah. Benda tu memang rahsia tu dia masa tu. Dalam hati dia. Dia tak keluar kepada Nabi. Dia duduk sebalik tirai itu. Maka semua yang berlaku kepada dia pada saat ketika itu memang memberikan kesan dalam jiwa dia. Tapi dia belum masuk Islam lagi. Ini baru bibit Islam mula masuk ke dalam qalbuku. Islam mula masuk dalam qalbuku. Mula rasa bibit rasa cinta dia kepada agama Islam. Inilah permulaan tunas Islam masuk ke dalam hati. Akan tetapi pengaruh jahiliyah dan ketaksuban kepada adat resam serta pengagungan terhadap agama nenek moyang lebih kuat menguasai hakikat yang sebenar yang sedang berbisik di hatinya. Mula-mula dah rasa tertarik dah, tapi bila join sama, duduk sama dengan rakan-rakan taulan orang jahiliyah lain, jadi balik. Lepas tu kita kalau nak berhijrah tuan-tuan, contoh daripada tak isap okok,
daripada isap ukuk kepada tak isap ukuk. Contoh ni walaupun berat juga nak terima contoh kan. Nak hijrah lah, tuan-tuan nak hijrah daripada isap kepada tidak kan. Jangan sesekali hijrah tuan-tuan tu pergi duduk join dengan kawan-kawan yang isap. Kalau jujur join juga, alamat katanya memang join sama boleh. Sebab kalau nak hijrah, dia memang kena jauh daripada kumpulan-kumpulan tersebut. Itu contoh. Walaupun memang itulah contoh yang sebenarnya. Kalau nak hijrah memang kena jauh. Sayyidina Umar mula masuk dalam kalbunya Islam, tapi bila join sama pengaruh jahiliyah tu masih lagi terus bersama dengannya. Justru dia pun terus menjalankan kerja-kerjanya menentang Islam tanpa mempedulikan perasaan halus yang tersembunyi di sebalik kulit jahiliyah yang keras. Sehinggalah pada suatu hari, iaitulah ketika dia keluar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini terjadinya satu peristiwa, dan kisah ni antara kisah yang masyhur tuan-tuan, antara sebab Islamnya Sayyidina Umar. Jadi yang ini insya-Allah kita akan cuba sambung lagi kisah ini pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu perbincangan kita pada hari yang berbahagia ini. Lebih-lebih lagi beradanya kita di dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Usahakanlah untuk kita sama-sama mempertingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Bagi yang mungkin ada kelemahan pada bacaannya, cubalah usahakan bagaimana nak pertingkatkan bacaan, sebutan dan sebagainya. Bagi yang mungkin yang dah bagus bacanya, usahakan juga untuk memahami akan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya cuba usaha bagi khatam walaupun cuma sekali je. Kalau nak level ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, hari jadi Quran ni bulan Ramadan ni sampai bukannya sebulan tu sekali khatam, satu hari itu sampai 2 kali khatam. Yang ni level ni susah lah tuan-tuan. Boleh cerita lah, saya setakat ni pun boleh cerita lah. Jangankan kata nak satu hari 2 kali khatam, satu malam satu juzuk pun boleh tahan juga lah. Tuan-tuan, saya alhamdulillah lah setakat ni, alhamdulillah diberikan peluang untuk mengimamkan solat tarawih di Masjid Negara, satu malam satu juzuk tuan-tuan. Jadi kalau ada rasa ingin untuk solat khatam, boleh join di Masjid Negara. Tapi memang agak mencabar lah. Bukan satu malam khatam Ada masjid di Indonesia satu malam khatam. Saya difahamkan satu malam tu khatam. Saya tak tahulah macam mana dia khatam. Tapi yang saya ni pun satu juzuk dekat 2 jam, pukul 9 sampai habisnya 10.30. 10.30 sekali witir, package 10.45. Lebih kurang lah waktu habis dia. Jadi itu pun lelah dah tu. Macam mana dia buat sampai khatam tu, wallahu a'lam lah, tega sungguh lah. Macam mana imam dia baca, saya tak tahulah. Tapi yang saya tu pun ceritanya tuan-tuan dah lelah habis lah. Sekarang ni tak sabar tunggu malam 28 Ramadan, tunggu malam khatam. Tak sabar-sabar. Malam ni juzuk 20, juzuk 25. Maknanya masih juzuk yang mencabar lagi. Yang paling saya suka bila masuk juzuk 30. Itu paling suka lah tu. Tak sabar-sabar untuk masuk juzuk tu lah. Nak katakan besar cabaran tu. Walaupun kita boleh cerita Imam Syafi'i satu malam 2 kali khatam, tapi yang setakat ni boleh cerita je lah. Cuma kena usaha juga macam mana sekalipun pertingkatkan sama-sama bagaimana untuk kita memperhebatkan hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Dan di samping itu juga tuan-tuan, saya mengambil peluang kesempatan, kami daripada Tahfiz Darul Furqan, tahfiz kami ada buat untuk program infak Ramadan sebagainya. Kalau ada zakat ke sebagainya daripada tuan-tuan sekalian, kita sedang usaha untuk bina tangki air. Ada NGO dia korek tanah sampai gali-gali tu jumpa air. Jadi pihak kami kena sediakan tangki lah, insya-Allah lah.
kalau berhasil untuk projek ni, maknanya air itu insya-Allah dapat disalurkan untuk pelajar-pelajar kan, pelajar asrama hafizahnya dan juga pelajar asrama hafiznya. Jadi insya-Allah kan, untuk Ramadan kali ini itulah antara yang nak kami usahakan, termasuk dengan baik pulih surau lah, surau yang agak lama. Jadi kalau ada jemaah-jemaah yang ingin memberikan sebarang sumbangan berkat bulan Ramadan ni, 10 malam yang terakhir ni, tuan-tuan insya-Allah boleh WhatsApp saya. Dan saya minta maaf, saya ini bukan jenis buat tabung. Saya ni tuan-tuan WhatsApp, nanti saya hantar link insya-Allah. Dan kalau ada yang berminat, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon insya-Allah 012 646 5474 012 646 5474. Nanti tuan-tuan WhatsApp, saya balas insya-Allah, saya akan sampaikan link. Saya akan sendkan link dia lah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat dianugerahkan, mudah-mudahan ketakwaan daripada sisi Allah subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.